Hai semua, jangan lupa subscribe YouTube channel kami Pengasih Asia dan like, komen dan share. Terima kasih. Salam Maulidur Rasul, salam kekeluargaan ya. Kita dah hampir kepada bulan keluarga kebangsaan ya, bulan November, sambutan bulan keluarga kebangsaan. Okey, kita berbalik ya kepada soalan Tuan Haji. Apa ibu bapa muda perlu tahu tentang gaya keibubapaan yang sesuai dengan suasana masa kini? Pertama sekali kita melihat dahulu ya definisi muda. Kalau daripada istilahnya dalam konteks manusia, dalam konteks orang, muda ni kita kata bersinonim ya dengan belia, masih remaja, masih mentah, budak, masih hijau, setahun jagung, ubur-ubur masih lembik, masih berhingus dan sebagainya ya. Tapi dalam konteks ini, siapa yang kita boleh definisikan sebagai ibu bapa muda? Ya, kalau mengikut beberapa kajian ya, contoh kajian Biro Kanak-kanak Kebangsaan daripada United Kingdom mendefinisikan ibu bapa muda sebagai ibu bapa yang berusia dalam lingkungan 13 hingga 25 tahun. Ya, dan kajian ini hampir selari dengan definisi kajian Six, Spalding and Park yang menggambarkan bahawa ibu bapa muda adalah ibu bapa dalam lingkungan 13 hingga 24 ataupun 25 tahun. Okey, apa yang kita perolehi ya dalam definisi ini ialah menggambarkan ibu bapa muda adalah mereka yang berada pada awal usia, awal remaja sehingga kepada akhir remaja. Dan bila kita bercakap tentang usia remaja ya, seperti Dr. Nurul tadi katakan, antara banyak perkara-perkara yang perlu dihadapi oleh remaja daripada aspek perubahan fizikalnya, perubahan kognitifnya, spiritualnya, biologinya dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tentang usia remaja juga ya, antara perkara terawal yang mungkin terlintas dalam fikiran kita ialah aspek kematangan. Ya, kemudian kita rasakan mereka masih kurang pengetahuan, kurang kemahiran, kemudian ada isu-isu dalam aspek kewangan kerana kebanyakan mereka masih belum bekerja ataupun baru sahaja bekerja ataupun baru sahaja mula mencari kerja. Justru ya, apabila kita mempertimbangkan kata untuk berkahwin atau menjadi ibu bapa dalam usia muda, kita perlu juga memikirkan cabaran yang mungkin kita hadapi. Kalau kita lihat di Malaysia lah agak-agaknya ramai ke ibu bapa muda ya. Okey, kalau kita melihat kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima pada 2014 ya menyatakan umur perkahwinan pertama lelaki di Malaysia adalah 26.4 tahun. Ya, dan wanita pula adalah 23 tahun. Ada tak kita masuk dalam umur purata perkahwinan ni? Ya. Okey, nampaknya kalau kita melihat tentang definisi ibu bapa muda ya, secara puratanya kluster mereka yang berkahwin di Malaysia ni masuk CP-CP je lah, sebab kita kata wanita baru berusia 23 tahun pada perkahwinan pertama ya. Okey, saya bergurau saja, mungkin kita ramai ini secara purata sahajalah ya. Okey, baiklah ya. Sebagai ibu bapa muda, apa yang kita atau anda perlu tahu tentang gaya keibubapaan? Ya, di sini kita bukan menyebut tentang ibu bapa muda ataupun ibu bapa kurang muda. Kerana pada pandangan saya masing-masing mempunyai, sama ada muda atau tak berapa muda, ada cabaran, ada kelebihan masing-masing ya. Dan apabila kita bercakap tentang gaya keibubapaan, apa konsep yang kita perlu faham? Sebab pemahaman tentang konsep ini adalah penting supaya kita dapat membina perancangan yang bersesuaian, kita dapat membina matlamat yang bersesuaian. Kalau kita lihat ya, gaya keibubapaan adalah gaya mendidik anak yang boleh didefinisikan sebagai sikap yang ada pada ibu bapa dalam membesarkan anak. Kemudian gaya ini juga menggambarkan usaha atau inisiatif ibu bapa bagi membentuk anak-anak yang gembira, anak-anak yang sihat, anak-anak yang berkebolehan dan anak-anak yang boleh menunjukkan potensi mereka ya. Kalau kita lihat dalam kajian-kajian lepas ya, gaya keibubapaan ada 3 hingga ke 5 gaya keibubapaan. Jadi saya rumuskan sebagai 3 ya, jenis gaya keibubapaan, yang mana ada ibu bapa gaya keibubapaannya adalah bercorak authoritarian. Ya, ada ibu bapa yang gaya keibubapaannya bercorak equalitarian, dan ada juga ibu bapa yang gaya keibubapaannya bercorak permisif. Jadi antara 3 ini
Mana satu pilihan hati ni? Ya? Okey, saya terangkan dulu ya. Ibu bapa yang gaya keibubapaannya bercorak authoritarian. Ibu bapa yang authoritarian biasanya ibu bapa yang mendesak. Ibu bapa yang telah menentukan anaknya kena jadi A, anaknya kena jadi B, anaknya kena jadi C. Pendek kata, dia dah siap acuan untuk anak-anak dia ya. Kemudian ibu bapa ni juga ibu bapa yang tegas. Ibu bapa yang berorientasikan tugas. Dia tak peduli macam mana matlamatnya, macam mana kaedahnya. Tapi hasilnya mestilah seperti mana yang saya mahu, seperti mana yang ibu bapa mahu. Dan ibu bapa ini adalah jenis ibu bapa yang mengawal. Kemudian dia agak rigid, dia kurang boleh menerima perubahan, kurang fleksi ya. Kemudian ia ada mempunyai sepenuh kuasa dalam keluarga ibu bapa ni. Dan yang paling bagusnya ibu bapa ni adalah mereka seorang yang cekap dan sangat mementingkan disiplin. Step by step kena ikut 1, 2, 3 dan anda mesti jadi macam apa yang saya nak. Ya. Kemudian kita melihat kepada ibu bapa equalitarian. Ibu bapa ini adalah ibu bapa yang suka bekerjasama dalam keluarga. Ya, dia suka teamwork. Kalau buat sesuatu dia suka sama-sama, anak mesti ada, isteri mesti ada, suami mesti ada, semua mesti ada. Dan dia suka berkongsi tanggungjawab. Dia tidak sepenuhnya ada kuasa veto dalam keluarga itu. Kemudian mereka juga tidak bosi. Dan dia lebih suka membuat sesuatu yang mendatangkan win-win situation, mendatangkan faedah kepada kedua-dua pihak, pihak ibu bapa dan juga pihak anak-anak. Dan ibu bapa ini kita kata dia suka mendengar kepada hasrat anak-anak, impian anak-anak dan bersama-sama akan mempertimbangkan, bersama-sama akan mencari jalan penyelesaian ya. Kemudian yang ketiga adalah ibu bapa yang permisif. Apa yang dikatakan tentang ibu bapa permisif ini? Ibu bapa permisif ini adalah ibu bapa yang kita kata sangat terbuka. Ya, dia menerima saja apa yang anak dia cakap, dia menyokong sahaja apa yang anak dia nak dan kita kata dia mengikut je. Anak-anak ni yang akan menentukan matlamat, bukan ibu bapa. Kemudian kita kata ibu bapa yang permisif ini adalah ibu bapa yang lembut hati dan terlalu bagi masa untuk anak-anak. Bila dia lihat anak-anaknya, katalah kita kata dalam usia remaja, biasanya anak-anak telah mula untuk mencari rakan yang berlainan jantina. Dalam keadaan ini, dia tentukan sahaja anak nak cari yang mana, tak ada guideline yang jelas daripada ibu bapa yang permisif ini. Tapi kalau kita melihat ya, ada 3 jenis dan kita rasa macam mana satu nak pilih ni, mana satu yang paling sesuai ya. Dan bukan kita kata semua gaya keibubapaan ni sesuai untuk semua anak ya. Sedangkan baju pun ada saiz XS, ada saiz S, ada saiz M, L, XL dan sebagainya ya. Kita bila kita bercakap tentang gaya keibubapaan, kita juga kena melihat personality anak kita tu macam mana. Ya, tidak semua saiz muat untuk satu orang satu ya. Kemudian kita lihat ya, kita tengok jenis anak kita pula bila kita nak menetapkan gaya keibubapaan kita. Ada anak yang jenis memberontak ya, ada anak jenis yang suka bekerjasama, ada anak yang jenis pasif. Ya, apa yang dikatakan dengan anak yang suka memberontak ini? Kita tidak melihat daripada aspek negatif ya, kita lihat daripada positifnya ialah anak yang suka memberontak ini anak yang sukakan kuasa. Dia suka mengawal dan dia tak suka banyak peraturan. Anak ini kita tak boleh cakap banyak kali. Cakap banyak kali dia tak dengar. Boleh cakap sekali yang solid. Ya, kalau kita suruh dia banyak kali dia dah tak nak buat dah. Dia rasa macam kenapa tak percaya pada saya boleh buat. Something macam tu. Kemudian anak-anak yang suka bekerjasama. Anak ini adalah anak yang suka berkongsi kuasa. Anak yang suka terlibat dalam keluarga. Anak yang suka tanggungjawab. Kalau dia tengok bapak dia tengah berkebun, dia akan cakap, ayah boleh tak kita tolong? Ataupun tengok mak dia tengah masak, mak mainlah kita potong. Ni anak-anak yang kooperatif, yang suka bekerjasama. Dan yang terakhir adalah anak yang pasif. Anak yang suka diberi arahan, suka penjelasan, suka checklist. Kalau kita tak cakap, dia tak nak buat. Kalau kita cakap, contoh, pergi basuh pinggan. Pergi hantar kat sinki, basuh pinggan sahaja. Cawan, sudu, garpu, periuk, semua dia tak basuh. Sebab arahannya adalah basuh pinggan. Ya, ini anak-anak yang pasif.